Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam pintar KDRI. Bagi tugasan ketiga subjek GWCP 1042 penulisan akademik iaitu persembahan berkumpulan, kami akan membentangkan hasil analisis keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan yang terdapat dalam keputusan artikel yang telah kami pilih. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli. Ahli yang pertama bernama Nur Hasha Irdina binti Abdul Khalid. Ahli yang kedua Nur Damia Irdina binti Nur Syahril. Dan yang ketiga Muhammad Akid Jahmi bin Muhammad Sukri iaitu saya. Jurnal yang telah kami kaji dan telah kami pilih ialah Bully Cyber dari aspek ketidaksantunan bahasa dan etika media sosial dalam kalangan remaja Malaysia. Bahagian 1. Keutuhan wacana. Antara jenis keutuhan wacana adalah kohesi. Kohesi merupakan hubungan antara unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain dalam sesuatu wacana untuk menghasilkan wacana yang lengkap. Keserasian hubungan ini lazimnya dilihat melalui hubungan antara suatu perkataan, frasa atau ayat dengan perkataan atau ayat lain dalam wacana yang sama. Contoh ayat kohesi adalah hasil kajian mendapati bahawa kebanyakan remaja yang ditemu bual tidak melihat penggunaan kata-kata kesat yang berunsur lucah di dalam perbualan dalam talian sebagai sesuatu kesalahan. Malahan, hampir kesemua remaja yang ditemu bual mengakui mereka menggunakan internet sebagai platform untuk melepaskan perasaan, mempamerkan identiti terselindung yang tidak berupaya dipamerkan di alam nyata. Seterusnya adalah koheren. Koheren merupakan kesinambungan atau keterikatan antara satu ayat dengan ayat yang lain di dalam sesebuah wacana supaya dapat difahami. Dalam erti kata lain, koheren dalam wacana perlu dihuraikan dengan jelas dan mengikut urutan yang logik serta perlu disokong dengan bukti dan contoh. Hal ini dapat memudahkan pembaca lebih mudah memahami dan faham tujuan dan idea yang cuba disampaikan oleh penulis. Sebagai contoh, ayat koheren yang terdapat di dalam jurnal ini adalah Bully Cyber merupakan satu amalan komunikasi melalui teknologi yang bertujuan untuk mengecam, mengganggu, memalukan atau mengugut mangsa melalui perkataan yang negatif, penyebaran maklumat palsu maupun perkongsian gambar atau video yang boleh menjatuhkan imej si mangsa. Kenyataan ini bermaksud isi. Seterusnya, bully cyber merupakan satu masalah global yang memberi kesan negatif terutamanya dalam kalangan remaja yang merupakan pengguna media sosial utama. Ayat kedua ini memberi huraian terhadap pernyataan di atas. Seterusnya, Cheno 2018 dalam kajian mereka yang melibatkan 276 remaja Malaysia mendapati bahawa 30% daripada keseluruhan responden pernah menjadi mangsa buli dalam talian. Kenyataan ini merupakan bukti kepada kenyataan di atas. Akhir sekali, responden yang meluangkan masa dalam talian lebih lama juga, menurut mereka lebih cenderung menjadi mangsa buli cyber. Ayat terakhir ini merupakan contoh berdasarkan kenyataan di atas. Wacana adalah unit bahasa yang melebihi batas ayat, kerana itu ia terdiri daripada ayat, sejumlah ayat, ceraian, bab, buku, dialog, siri buku dan sebagainya yang berada di dalamnya.
untuk memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berterutan. Menurut beliau lagi, wacana merupakan kesatuan bahasa yang lengkap. Menurut Raminah Haji Sabran, 1984. Antara definisi wacana yang lengkap, Henry Jared Tarigan, 1987, yang mengemukakan bahawa wacana adalah satuan bahasa yang paling lengkap, lebih tinggi dari klausa dan perkataan, yang memiliki kohesi dan konferensi yang baik. Ia juga mempunyai awal dan akhir yang jelas serta berkesinambungan dan juga dapat disampaikan secara lisan ataupun bertulis. Seterusnya, penanda kronologik. Penanda yang memberikan pengertian kepada persoalan berkaitan waktu, susunan peristiwa, menurut masa, berlakunya peristiwa berkenaan. Baiklah seterusnya, contoh jenis penanda kronologi yang terdapat dalam jurnal kajian kami. Yang berikut, kemudian Ryan diratapi oleh ahli keluarganya sehingga ke hari ini. Ibu bapa Ryan, John dan Kelly kini aktif dalam aktiviti sosial yang memberi kesedaran kepada masyarakat tentang bullying cyber dan kesan-kesannya. Bukti pada kenyataan tersebut, perkataan kini yang menambahkan waktu dalam jurnal ini menerangkan tentang mereka sedang begitu aktif untuk menyebarkan maklumat tentang bullying cyber pada masa itu. Seterusnya, kenyataan bimbang dengan keadaan tersebut, Tina telah membawa Megan berjumpa dengan seorang pakar psikologi dan keadaan Megan menjadi bertambah baik semenjak itu. Bukti daripada petikan tersebut, perkataan semenjak itu telah digunakan dalam ayat ini merupakan antara contoh penanda kronologi di mana menunjukkan seperti bermula dari situ, Megan sentiasa berjumpa pakar psikologi untuk kebaikan dirinya. Kemudian lelaki tersebut muncul lagi. Kali ini menyamar sebagai Amanda sendiri dan menggunakan gambar separuh bogel tersebut sebagai gambar profil di laman Facebook yang kononnya milik Amanda. Bukti daripada petikan tersebut, setahun kemudian juga antara contoh bagi digunakan untuk menunjukkan berlalunya waktu dalam penulisan jurnal ini. Seterusnya, penanda idea. Penanda yang menghubungkan fakta dengan fakta atau idea dengan idea lain yang terbahagi kepada 3 jenis, iaitu yang pertama, perkembangan atau memperluaskan idea. Yang kedua, penentangan idea, dan akhir sekali, hubungan idea. Seterusnya, contoh jenis penanda idea yang terdapat di dalam jurnal kajian kami adalah Megan Mayer 1992 hingga 2006. Identiti palsu dan penipuan di MySpace. Bertikai, masihkah anda ingat tentang seorang gadis manis yang dikenali sebagai Megan Mayer yang mendapat liputan di seluruh dunia berikutan satu lagi kejadian bunuh diri remaja berusia 14 tahun yang hampir sama dengan kes Ryan Patrick Halligan. Tambahan pula, keadaan kesihatan Megan Mayer juga tidak jauh berbeza daripada Ryan. Bukti pada petikan tersebut, terdapat 2 jenis penanda idea di dalam gambar rajah ini, iaitu yang pertama, penanda idea bagi memperluaskan lagi penceritaan dengan menggunakan perkataan satu lagi, dan tambahan pula pada ayat yang seterusnya. Seterusnya, petikan tentang badannya sebanyak 20 paun tetapi masih tidak puas hati dengan keadaan fisikalnya. Petikan tersebut terbukti bahawa terdapat penanda wacana tetapi dalam ayat ini iaitu menunjukkan pertentangan idea di dalam ayat tersebut. Seterusnya, penanda organisasi. Penanda yang mempertautkan sesuatu bahagian wacana dengan wacana di bahagian lain. Seterusnya, berkaitan contoh jenis penanda organisasi. Petikan tersebut yang berbunyi, akhir sekali dalam 2 temu bual secara berkumpulan yang dijalankan, penyidik mendapati bahawa kesemua 10 orang remaja yang ditemu bual secara berkumpulan. Buktinya,
Dalam jurnal ini terdapat penggunaan peranan wacana organisasi iaitu perkataan akhir sekali yang membawa kepada penyambungan idea. Peranan rujukan. Peranan digunakan untuk merujuk perkataan dan frasa yang lain iaitu kata ganti nama rujukan yang terdiri pada kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tunjuk. Seterusnya, contoh jenis peranan rujukan. Petikan berikut. 6 minggu selepas kematian gadis malang ini, kedai buah Meghan telah dimaklumkan oleh pihak polis bahawa akaun George Evan sebenarnya didaftarkan di bawah nama ibu kepada bekas sahabat karib Meghan yang pernah bersisih faham dengannya. Seterusnya, kedua ibu bapanya kemudian turun ke dapur untuk menyediakan makan malam bersama-sama sambil untuk berbincang tentang. Petikan tersebut terbukti bahawa terdapat perkataan kata ganti nama diri orang iaitu yang kedua dalam kedua ayat ini secara jelas. Selain pada itu, topik wacana di bawah kata kunci keutuhan dari aspek semantik. Seterusnya, menurut Siti Hajar Abdul Aziz cukup nilai, semantik merupakan kajian bahasa yang berkenaan dengan aspek makna dalam kata dan ayat. Selain pada itu, menurut Abdul Chai 1994, menyatakan bahawa semantik ialah menghubungkan makna kalimat dengan wacana atau teks. Seterusnya, hubungan semantik terbagi kepada dua, iaitu semantik umum dan semantik interaktif. Semantik umum juga terbagi kepada 8 ciri-ciri, iaitu yang pertama, sebab dan akibat, yang kedua, tempoh masa, yang ketiga, ikatan, yang keempat, suasana dan perlakuan, yang kelima, prafasa, dan yang keenam, penekanan, yang ketujuh, pasangan, dan akhir sekali yang ke-8, kebenaran dan kesahihan. Manakala semantik interaktif pula ialah terbagi kepada dua, iaitu wacana berbentuk lisan dan juga dalam ayat atau ujaran. Seterusnya, fakta sebab. Buktinya, buli cyber merupakan satu amalan komunikasi melalui teknologi yang bertujuan untuk mengecam, mengganggu, memalukan atau mengunggut mangsa melalui perkataan yang negatif, penyebaran maklumat palsu maupun perkongsian gambar ataupun video. Juga boleh mencontohkan imej si mangsa. Selain daripada itu, fakta yang menunjukkan akibat ialah daripada pernyataan tersebut ialah bermula boleh mencontohkan imej si mangsa. Seterusnya, fakta penekanan iaitu secara kesimpulannya, bahasa dan etika yang betul amatlah memainkan peranan penting dalam amalan komunikasi dalam talian. Penggunaan bahasa dan etika yang salah bukan sahaja mempengaruhi emosi dan akibat ialah daripada pernyataan tersebut ialah bermula boleh mencontohkan imej si mangsa. Seterusnya, fakta penekanan iaitu secara kesimpulannya, bahasa dan etika yang betul amatlah memainkan peranan penting dalam amalan komunikasi dalam talian. Penggunaan bahasa dan etika yang salah bukan sahaja mempengaruhi emosi seseorang mangsa, tetapi juga boleh memberikan kesan yang lebih buruk seperti hilang keyakinan diri, kemurungan dan sebagainya. Akhir sekali daripada fakta, suasana dan perlakuan. Buktinya, akhirnya pada 10 Oktober 2012, sekitar 6 petang, Amanah Datuk telah ditemui mati akibat menggantung diri di rumah. Saya akan membentangkan keutuhan wacana dari aspek fonologi. Aspek ini melibatkan hentian suara, nada suara dan intonasi suara. Perkara-perkara tersebut penting sebagai penanda pemisah frasa dan mewujudkan perbezaan sesuatu wacana. Terdapat unsur-unsur paralinguistik yang terdiri daripada tanda baca untuk memperjelaskan persembahan wacana. Contohnya, noktah, koma, tanda soal dan titik bertindih. Berikut merupakan contoh ayat dari aspek fonologi. Jawapan awak betul. Itu merupakan ayat penyata. Jawapan awak betul.
Berikut merupakan ayat tanya. Berdasarkan ujaran dan kata-kata yang disampaikan seperti di atas, wujud perbezaan yang dapat diketahui melalui ekspresi wajah, keadaan air muka, gerakan tangan, bahasa tangan, nada dan intonasi suara penutur. Di sini terdapat satu contoh-contoh aspek fonologi yang terdapat dari jurnal yang kami pilih. Ianya terdapat pada muka surat 1, perenggan pertama. Teks tersebut menunjukkan ayat penyata, iaitu buli cyber merupakan satu amalan komunikasi melalui teknologi yang bertujuan untuk mengecam, mengganggu, memalukan atau mengugut melalui perkataan yang negatif. Penyebaran maklumat palsu maupun perkongsian gambar atau video yang boleh menjatuhkan imej mangsa. Teks dibaca dengan menggunakan intonasi suara yang mendatar. Unsur-unsur paralinguistik yang terdapat dalam teks tersebut ialah noktah dan koma. Di sini terdapat contoh-contoh aspek fonologi yang kedua, iaitu yang terdapat pada muka surat 8, baris yang ke-42. Megan Mayer, 1992-2006. Identiti palsu dan penipuan di MySpace. Teks tersebut menunjukkan ayat penyata. Teks tersebut dibaca dengan intonasi suara yang mendatar. Unsur-unsur paralinguistik yang terdapat pada teks tersebut ialah titik bertindih. Terdapat juga contoh-contoh aspek fonologi yang lain yang ada pada teks yang seperti tadi. Contohnya, masihkah anda ingat tentang seorang gadis manis yang dikenali sebagai Megan Mayer? Teks tersebut menunjukkan ayat tanya. Teks tersebut juga dibaca dengan intonasi suara yang meninggi. Unsur-unsur paralinguistik yang terdapat pada teks tersebut ialah tanda soal. Saya juga akan membentangkan keutuhan wacana dari aspek leksikal. Aspek ini dapat dilihat dari aspek wujudnya pertalian antara perkataan dalam sesuatu wacana. Aspek ini juga dapat dicapai melalui penggunaan kosakata yang serasi dan sesuai. Antara cara memperoleh hubungan leksikal ialah pengulangan kata, antonim, sinonim, hyponim, kolokasi, memanfaatkan unsur bersambut, pembuka dan penutup kata. Berikut merupakan contoh-contoh aspek leksikal yang saya perolehi dalam jurnal yang kami pilih, iaitu pada muka surat 12, baris yang pertama. Aspek leksikal yang terdapat dalam teks tersebut ialah pengulangan kata. Pengulangan kata ialah pengulangan unsur atau kata yang sama tanpa melakukan sebarang perubahan. Contoh ayat ialah Amanda juga gemar berkawan rakan-rakan baru yang ditemui di media sosial dan mereka sering berbual melalui video chat. Pada suatu hari, Amanda telah berkenalan dengan seorang lelaki dan mula berhubungan dengan lelaki tersebut menggunakan video chat. Contoh-contoh aspek leksikal yang kedua ialah pada muka surat 2, baris yang ke-10. Aspek leksikal yang ada pada teks ini ialah antonim. Antonim bermaksud perkataan yang berlawanan maksud. Contohnya ialah Ghani dan Ghazali
mendapati bahawa sesetengah remaja tidak dapat membezakan di antara perilaku normal dengan perilaku agresif seperti buli. Contoh aspek leksikal yang seterusnya ialah pada muka surat 2 baris yang ke-17. Aspek leksikal yang terdapat ialah sinonim. Sinonim bermaksud perkataan yang mempunyai maksud yang sama. Contohnya, menurut Asma Abdullah, masyarakat terdahulu mementingkan amalan hormat menghormati, bertoleransi serta sopan santun dalam menjaga adab pertuturan mereka. Berikut merupakan contoh yang seterusnya, iaitu pada muka surat 9 baris yang ke-24. Aspek leksikal yang terdapat ialah hyponim. Hyponim ialah makna sesuatu perkataan merupakan sebahagian daripada makna perkataan lain. Contohnya, Josh merupakan seorang remaja yang kacak dan pandai mengambil hati melalui tutur katanya. Seterusnya ialah contoh dari aspek leksikal, iaitu kolokasi. Kolokasi ialah dua perkataan atau lebih yang masing-masing merupakan perkataan tersendiri tetapi biasanya dikaitkan antara satu sama lain. Contohnya, selepas gambarnya tersebar, Jessica telah dikecam hebat oleh rakan-rakan di sekolahnya. Dia menerima pesanan-pesanan berbau hinaan dan ugutan serta mengalami pelbagai serangan fizikal dan verbal. Contoh aspek leksikal yang seterusnya ialah memanfaatkan unsur bersambut. Contohnya, untuk mencapai objektif kajian, satu siri temu bual serta pemerhatian telah dilakukan selama 12 bulan ke atas 120 orang remaja di Malaysia, di mana 362 perkataan telah berjaya dikumpulkan. Berdasarkan data yang diperoleh, penyelidik kemudiannya menjalankan satu analisis bahasa berasaskan teori ketidaksantunan. Dan contoh yang terakhir bagi aspek leksikal ialah dari segi pembuka dan penutup kata. Pembuka dan penutup kata merupakan perkataan yang digunakan untuk memulakan dan mengakhiri wacana. Contohnya, secara kesimpulannya, bahasa dan etika yang betul memainkan peranan penting dalam amalan berkomunikasi dalam talian. Hal ini dapat ditemukan dalam jurnal yang kami kaji pada muka surat 14 baris yang ke-10. Seterusnya, saya akan membentangkan keutuhan wacana dari aspek gramatikal. Aspek gramatikal merupakan hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Jenis-jenis keutuhan gramatikal ialah penanda rujukan, penanda penggantian iaitu penggantian nominal, penggantian verbal ataupun penggantian klausa. Selain itu ialah penanda elipsis iaitu pengguguran. Seterusnya ialah penanda penghubung iaitu penanda penghubung tambahan, penanda penghubung tentangan dan juga penanda penghubung musabak. Berikut merupakan contoh-contoh aspek gramatikal yang saya perolehi dalam jurnal yang kami kaji iaitu pada muka surat 7 baris yang ke-17, iaitu aspek gramatikal dari segi penanda rujukan. Penanda rujukan merupakan rujukan terhadap ganti nama dalam bahasa Melayu kerana fungsinya yang menjadi rujukan dalam membina sebuah wacana. Contohnya dalam teks tersebut ialah, meskipun begitu, Ryan tidaklah begitu sempurna seperti kanak-kanak normal yang lain. Beliau mengalami masalah dalam pembelajaran di mana beliau sukar memahami perkara-perkara tertentu yang biasanya mudah difahami oleh kanak-kanak normal yang seusia dengannya. Contoh yang seterusnya ialah pada muka surat 8 baris yang ke-36, iaitu aspek gramatikal dari segi penggantian nominal. Penggantian nominal melibatkan penggantian terhadap kata nama atau frasa nama. Contohnya dalam teks ialah, Ryan telah berinteraksi dengan seorang lelaki yang tidak dikenali di sebuah laman web. Lelaki tersebut telah membekalkan pelbagai maklumat tentang kebaikan membunuh diri dan cara-cara melakukannya kepada kanak-kanak yang malang ini. Contoh yang seterusnya ialah pada muka surat 4 baris yang ke-14, iaitu aspek gramatikal dari segi penggantian verbal. Penggantian verbal melibatkan penggantian terhadap kata atau frasa kerja. Contohnya dalam teks ialah teori ketidaksantunan. Walau bagaimanapun,
lebih berfokus kepada satu perilaku ketidaksantunan dalam perbualan yang diadakan dengan sengaja berdasarkan niat untuk mengancam atau menyakiti hati si penerima. Teori ini dilihat bersesuaian dengan fenomena buli cyber di mana kebanyakan daripada perilaku ketidaksantunan berbahasa yang dilakukan seperti menghina, mengejek serta memanggil mangsa menggunakan nama-nama yang memalukan adalah lebih kepada satu strategi yang terancang serta mempunyai niat-niat tertentu. Seterusnya ialah pada muka surat 8, baris ke-32, saya menjumpai aspek gramatikal dari segi penggantian klausa. Penggantian klausa melibatkan penggantian sebahagian daripada ayat. Contohnya, aktiviti melayari internet tanpa pengawasan ibu bapa juga memberi laluan kepada Ryan untuk melayari laman-laman web yang tidak bertanggungjawab, seperti laman web yang menggalakkan remaja membunuh diri serta mendalami kaedah-kaedah untuk melakukannya. Contoh yang seterusnya ialah pada muka surat 8, baris yang ke-15, iaitu aspek gramatikal dari segi penanda penghubung tambahan. Penanda penghubung tambahan merupakan memberi maklumat tambahan sesuatu perkara yang diperkatakan sebelumnya. Contohnya ialah Ryan mengambil keputusan untuk memaafkan rakan-rakannya, malahan mula berhubungan dengan salah seorang daripada pembulinya di dalam talian. Contoh yang seterusnya yang saya menjumpai dalam jurnal yang kami kaji ialah aspek gramatikal dari segi penanda penghubung tentangan. Penanda penghubung tentangan ialah menunjukkan pertentangan maklumat antara ayat baharu dengan ayat sebelumnya. Contohnya dalam teks tersebut ialah Ryan mula berinteraksi dengan rakan-rakan sekolah serta melayari pelbagai laman web. Rakan-rakan sekolah sering melemparkan kata-kata yang menyinggung perasaan walaupun ketika berinteraksi di laman sosial. Namun begitu, atas nasihat keluarga dan pakar psikologi, Ryan mengambil keputusan untuk memaafkan rakan-rakannya, malahan cuba berhubungan dengan salah seorang pembulinya di dalam talian. Contoh yang terakhir bagi aspek gramatikal ialah pada muka surat 5, baris yang ke-9, iaitu dari segi penanda penghubung musabab. Penanda penghubung musabab merupakan menunjukkan penyebab sesuatu itu terjadi. Contohnya dalam teks yang saya jumpa ialah seorang lagi remaja mengakui bahawa beliau sengaja menggunakan perkataan-perkataan lucah dalam bahasa Inggeris kerana ia sukar difahami oleh ahli keluarga dan rakan-rakan yang berinteraksi di laman sosial. Bahagian 3, kejelasan. Kejelasan bermaksud jelas yang mudah difahami, mudah dibaca, tidak membuka ruang untuk pembaca salah mentafsirkan sesuatu maksud dan tidak bersifat samar-samar serta tidak kabur. Kejelasan ayat sangat penting untuk memberikan perhatian dalam sesuatu penulisan akademik agar lebih difahami. Seterusnya, aplikasi kejelasan dalam penulisan akademik terbahagi kepada 7, iaitu tiada bahasa selangor, ayat yang pendek, bahasa biasa serta positif, ejaan yang betul, kekal fokus pada isi utama, pengurangan penggunaan akronim serta berkait antara perenggan kohesi dengan idea utama. Contoh-contoh aspek kejelasan yang pertama adalah tidak menggunakan bahasa selangor. Penulis ini tidak menggunakan bahasa selangor dalam penulisan beliau. Seterusnya, perkaitan isi dengan perenggan kohesi dengan idea utama. Penulis ini menggunakan perkataan remaja itu bersesuaian dengan topik utama iaitu buli cyber. Selain itu, wujud organisasi idea secara kasar. Contoh, penulis ini menguatkan lagi isi beliau dengan menggunakan bahan bukti atau sumber rujukan yang ditulis oleh beliau. Akhir sekali, iaitu maklumat kepada pembaca tentang perkara yang ingin disampaikan. Penulis ini meletakkan ayat harapan ataupun ayat huraian pada isi bukti contoh beliau di atas bagi memastikan pada pembaca memahami apa yang ingin disampaikan oleh beliau. Sekian itu sahaja daripada kami bertiga. Kami ingin memohon kemaafan sekiranya terdapat kesalahan atau kesilapan semasa proses penyampaian kami. Sekian, terima kasih.